لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, kita masuk ke muka surat 87 bab yang ke-20 ghibah wan namimah dalam kitab Mukashafatil Qulub ataupun diterjemahkan sebagai penenang jiwa oleh Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 87 bab yang ke-20 iaitu dalam bab mengumpat dan juga dalam bab menfitnah ataupun namimah, iaitu mengadu domba dan mencetuskan pergaduhan, perkelahian, ekoran daripada fitnah-fitnah. Baik, perenggan yang ketiga disebut dirawikan ataupun diriwayatkan. Kataan rawi itu bahasa Arab lah. Ya, rawi itu bahasa Arab lah. Diriwayatkan. Ya. Dirawikan, ditanyakan apa hikmahnya Allah mencipta makhluk ada lidah, dapat berkata-kata, dan berlidah tak dapat bicara. Apa hikmahnya Allah mencipta dua jenis makhluk, iaitu macam kita kata binatang-binatang pun berlidah, kita pun berlidah, tetapi kita boleh berkata-kata, sedangkan binatang itu ada lidah tapi tidak boleh berkata-kata. Itu soalannya tak? Malah katanya, malah ikan tidak pula berlidah. Kalau kita kata selain daripada manusia ada lidah, kita kata dengan buayanya ada lidah, tu lidah buaya tu ya. Cicaknya ada lidah ya. Tapi ada satu lagi jenis makhluk yang langsung tak ada lidah, iaitu ikan. Malah ikan tidak berlidah. Jadi ada tiga jenis makhluk, iaitu ada makhluk yang berlidah, boleh berbicara, iaitu manusia. Apa hikmahnya Allah buat? Apa pula makhluk yang berlidah tapi tidak berbicara, tidak boleh berbicara, seperti katalah ialah binatang-binatang ya, yang lain itu ada lidahnya, tapi tak boleh berbicara. Tapi ada pula kategori jenis yang ketiga, tak ada lidah, iaitu ikan, tidak berlidah. Itu soalan ya, yang disebut di sini. Jawabnya kerana ketika Allah ciptakan Adam alaihi salam, Allah perintahkan malaikat sujud. Sujud di sini ialah sujud hormat. Usjudu li Adam, yakni sujud ihtiram, sujud hormat, bukan sujud ibadat. Ibadat itu hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah kami sembah. Jadi yang itu ibadat itu, sujud itu kita kata kepada Allah jua, tidak kepada yang lain. Tapi kenapa jadi sujud Adam itu ialah sujud hormat sebagai khalifah ya, sebagai khalifah, maka tentulah ada standing ovationnya, tentulah ada penghormatan diberikan kepada khalifah ni. Maka penghormatannya ialah dalam bentuk sujud ya. Maka Allah perintahkan malaikat sujud. Usjudu li Adam wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam ya. Fasajadu illa iblis ya. Semuanya sujud kecuali iblis. Aba, enggan dia, wastakbara, membesar diri ya. Tak mau aku. Ngapa? Dia ni tercipta daripada tanah, aku tercipta daripada api. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, kata iblis. Aku tercipta daripada tanah, aku tercipta daripada api, sedangkan dia tercipta daripada tanah ya. Kemudian setelah beberapa lama, Adam dikeluarkan daripada syurga ke bumi, ekoran daripada hukuman. Fa'azallahuma syaitan fa'akhraja ya, lalu maknanya digelincirkan oleh syaitan
akan maknanya Adam, fa akhrajahuma mimma kana fi, maka syaitan berjaya mengeluarkan maknanya Hawa dan Adam keluar daripada syurga, ya, lalu turun ke bumi. Baik, kemudian iblis ni dia datang ke laut. Iblis ni berkhabar ada orang baru di dunia ni. Adam. Adam. Iblis ni tadi, dia menghasut, dia maknanya kita kata mengadu domba, mencetuskan permusuhan, ya. Maka pertama kali yang melihat iblis itu adalah ikan. Kemudian ikan tu khabarkan perilaku Adam. Ia berkata, Adam ni, dia ni suka mengambil, memakan haiwan laut dan haiwan darat. Dia bercakap pada siapa? Cakap pada ikan. Siapa? Iblis ni tadi. Ya tak? Maknanya bukannya baik sangat Adam ni. Habis disapunya koma esok. Kata dia iblis pada ikan. Ya tak? Ngasut lah tu. Itu yang termasuk dalam fitnah ni tadi, ya, iaitu mengadu domba ataupun mencetuskan permusuhan. Sampai ikan, ya, dikatakan, ya, sampai ikan jadi haiwan laut sebab menceritakan Adam, kemudian Allah menghilangkan lidahnya. Jadi ikan lepas tu dia berkhabar pula, khabar pada kuda laut, ya, berkhabar pula pada sotong, berkhabar pula kepada ketam. Hut. Kata dia ikan. Maksud tu ikan ada lagi lidah. Hut. Ini ada makhluk baru, khalifah Adam. Engkau mau baik. Apa? Habis disentiknya engkau mau esok. Pasal dia habis ni ngerojakan makanan-makanan laut ni. Yang berkhabar ni ialah iblis tadi. Supaya makanan-makanan laut ini akan bermusuh dengan Adam. Itu tajuk kita, ya, mengumpat dan menfitnah. Arti menfitnah sini ialah mengadu domba, mencetuskan permusuhan. Begitu. Apa hukum Allah? Apa hukum Allah kepada ikan? Kemudian Allah hilangkan lidahnya. Asalnya ada lidah. Hilangkan lidah. Sebab itu kita makan ikan tak ada lidah weh. Ada isang je. Itu pun habis buat sup. Hero, tak? Hero, tak? Didi mata ya. Jadi makna situ kita kata bahawa di sini dia nak kaitkan apa? Ya, pengarang ni nak kaitkan di antara dosa mengadu domba yang mencetuskan permusuhan, membenci. Di sini sebenarnya iblis menghasut, ya, ikan, dan kemudian ikan pula menghasut binatang-binatang lain. Jangan buat baik pada Adam ni, ya. Mengapa? Kerana habis kita disapu rantau. Jadi di sini kisahnya berkaitan dengan tajuknya ialah menfitnah, dalam arti kata ialah mengadu domba, mencetuskan benci, permusuhan, ya, di antara haiwan laut terhadap Adam. Jadi ikan dah yang memulakan, lalu kita kata Allah maknanya hukum ikan, cabut lidah daripada ikan, ya. Tidak disebut dari mana riwayatnya, dikatakan dirawikan. Baik, kemudian diceritakan dari Amr ibnu Dinar. Dia berkata ada seorang laki-laki Madinah, laki-laki yang duduk di Madinah. Dan laki-laki yang ada duduk di Madinah ni ada saudara perempuan. Ya, ada saudara perempuan, maksudnya sini adik lah, di suatu kampung yang sedang sakit. Lalu laki-laki itu menziarahilah adiknya. Dan akhirnya menunggu, maknanya kita kata orang sakit ni tadi, sebagai menziarah dan kemudian menunggu untuk maknanya menyantuninya, sampailah meninggal wanita ini, adik perempuannya ini. Dia mengucapkan takziah, ya, mengucapkan takziah ni hukumnya sunat, tapi 3 hari je, jangan lebih daripada 3 hari. Hari yang keempat tak sunat dah, makruh, ya, sebab jangan teruskan dalam sedih. Kehidupan mesti diteruskan. Jangan terus dalam kesedihan.
Jadi sunatnya hanya 3 hari. Ya, bismillah. Nah, kecuali lah kita tak jumpa, ya tak? Kemudian ia mengucapkan takziah, ya, sebenarnya bahasa Arabnya takziah, bahasa lama je tak sesuai lah, iaitu balang kusawa. Ya, balang kusawa. Balang kubawa. Ya, apa dah? Balang kusawa kan? Balang kusawa. Kalaulah hari jadi, kalau hari jadi dirgahayu. Kalau kematian, balang kusawa. Betul, Cik Azri? Balang kusawa. Belasungkawa. Tak betul idramnya. Balang kusawa. Jadi sebenarnya hak comelnya takziah itulah. Itulah Islam punya, ya tak? Takziah. Dan menghantarnya sampai ke kubur, itu sunat. Kita bukan hanya ziarah semasa kematian itu, bahkan lagi ramai yang menghantar ke kubur, lagi banyak syafaat kepada si mati. Setelah selesai, ia kembali kepada keluarga wanita ataupun adik perempuan yang meninggal itu. Kemudian teringat dia, dompet tertinggal dalam kubur. Daba tu cicau dalam kubur. Dabe ada apa pula? Daba orang pada rengah, ada daba orang pada rengah. Mana pergi usuk ni? Ia minta tolong temannya pasal nak ngorek balik, nak ambil dabe. Tak tolong temannya nak ngorek balik dabe. Lelaki itu tadi berkata, ya, bagaimana keadaan nanti dulu. Dia kata di sini teman itu segera berangkat bersama dengan dia menggali kubur, nak ambil balik dabe ni tadi. Pespot ada situ. Orang lama panggil pespot. Kat pengenalan tu orang lama panggil pespot. Jam, boleh? Pespot tu kat pengenalan. Tahu tak apa dah. Tahu tak apa dah. Kena juga soroh sikit orang pasal orang Kuala Lumpur tau. Tahu. Orang KL Kota Lama. Jadi katanya di sini, ya, dan akhirnya segeralah minta tolong kerana temannya itu segera berangkat menggali kubur dan jumpalah balik dabe ataupun daba, ada beg duit ni tadi, wallet. Lelaki ataupun kita kata abang kepada si mati itu berkata, ya, bagaimana keadaan saudaraku? Lalu maknanya mayat tu macam mana rupa? Macam mana mayat tu? Pasal benda mentelah dah korek kubur, saya tengok mayat tu mana rupa yang telah dikuburkan. Lalu teman itu membuka sebahagiannya, tiba-tiba api menyala-nyala. Itu dia, ya, nampak api menyala-nyala. Segera lelaki itu kembali kepada ibu. Apa dosa adik kita? Apa dosa adinda wahai bonda? Ya, apa dosa adinda wahai bunda? Ya, kembali kepada ibu dan bertanya, ceritakan pada aku, ya, padaku apa cela saudaraku itu, apa sifat tercela, sifat mazmumah, yang ada pada saudaraku, sehingga adik perempuan tu sehingganya bila buka dia punya liang tadi berapi. Itu dia. Ibunya berkata, saudaramu suka pergi ke rumah jiran menceritakan buruk orang. Pergi sana, buka buku, pergi sana buka buku. Bahasa lamanya buka buku lah, buka book. Jangan baca buku orang, kata orang lama-lama, ya. Buku sendiri baca. Kemudian barulah istilah lain menganyam. Ya tak? Kemudian barulah istilah lain membawang. Zaman sekarang ni dia panggil membawang rasanya. Kan ada tengah-tengah pekan tu, jangan membawang tapi membawal. Itu restoran. Jangan membawang tetapi membawal, ya tak? Jadi kita dulu, ya, lepas buka book,
kita sebut istilahnya ialah menganyam. Lepas itu barulah sekarang ni disebut sebagai, maknanya kita kata membawang, ya. Jadi dia suka pergi ke rumah jiran menceritakan keburukan orang. Memanglah manusia itu tentulah ada keburukan, sebab manusia dia bukan malaikat, tak? Tapi tak payahlah cerita sana cerita sini. Tak payahlah cerita kekurangan orang, keburukan orang, untuk menyebarkan fitnah supaya akhirnya dapat diadu domba di antara satu sama lain. Itulah khoja adik kamu kemarin masa hidup. Itulah pungkanya, maka liang lahatnya berapi. Ya, orang lama kata pungka. Pungka tu punca lah je. Punca. Pungka tak? Jelaslah bahawa hal itulah yang menyebabkan siksa kubur. Jadi siapa yang ingin selamat, hendaklah tinggalkan ghibah. Ghibah itu ialah mengumpat, menyebut, ya, maknanya tentang saudara kita yang dia tak suka dengar. Zikrka akhaka ma yakrahuhu, satu. Dan yang kedua ialah menfitnah, menyebarkan keburukan supaya nantinya bergaduh-gaduh, berkelahi-kelahi, bertelagah di antara satu sama lain. Kenapa disebut mengadu domba? Sebab apa? Domba ni senang berkelahi. Domba ni kalau dihasut-hasut senang berkelahi di antara domba tu ialah kambing lah, ya? Mengadu domba. Orang Melayu sebut mengadu domba. Jadi di pergi ke sana, di pergi kemari untuk mencetuskan permusuhan, kebencian dan sebagainya. Ini dikatakan humazatin lumazatin. Wailul likulli humazatin lumazatin. Binasalah, celakalah, neraka wailah kepada orang yang kuat mengumpat dan juga orang yang kuat mengadu-ngadu domba ataupun melaga-lagakan orang supaya berkelahi dan bermusuh dan berbenci, ya. Jadi kalau nak selamat di alam barzakh, tinggalkan lumazah, humazah, lumazah, ya. Tinggalkan mengumpat, disebut sebagai ghibah, ya. Kemudian tinggalkan humazah, lumazah, iaitu menfitnah, mengadu domba, mencetuskan perkelahian di antara dua orang, ya. Baik. Diceritakan daripada Abu Laith Al-Bukhari, dia berangkat menunaikan haji membawa 2 dirham. Ya. Dirham ni adalah wan perak. Kalau wang emas dipanggil dinar. Kalau wang emas dipanggil dinar. Kalau wang perak dipanggil dirham. Ya. Dan bersumpah, jika di dalam perjalanan pergi ke haji ni, ya, dan juga perjalanan pulang, tiba-tiba di celah-celah perjalanan itu aku terpalit dengan ghibah, dengan umpat, terpalit dengan perbuatan mencela, iaitu terpalit dengan umpatan, ya, demi Allah akan aku sedekahkan 2 dirham ni. Maknanya dia dera diri dia, ya, didera diri dia supaya, ini kira macam nazar lah, sebagai untuk mengelak diri daripada mengumpat ni tadi. Mana dia sayang 2 dirham tu, untuk supaya dapat preserve, dapat pelihara 2 dirham tu. Dia kata, aku ni dalam perjalanan pergi dan balik Mekah ni, ya, kalau aku ngumpat lah 2 dirham ini, aku akan sedekahkan sebagai denda padan muka, gitu. Padan aku, padan muka aku, ya, padan muka aku. Dia hukum diri dia sendiri, ya. Ini dipanggil sebagai lawamah, ya. Fala uqsimu bin nafsil lawamah dalam surah Qiyamah itu, ya. Jadi nafsil lawamah inilah yang menghukum diri atas kesalahan, ya. Dia pergilah ke Mekah dan pulanglah ke rumah, ya. Namun dirham itu masih ada di saku. Dia ditanya hal itu, maka dia berkata, lebih baik aku berzina 100 kali daripada aku mengumpat 1 kali. Maknanya dia tak sedia untuk mengumpat. Aku berzina pun tahan lagi, katanya. Sampai ke tahap itu. Bukan sekali pula tu, 100 kali. Maknanya dia meletakkan dosa mengumpat ni besar, tak boleh main-main. Tak, aku buat dosa besar yang lain tak ngapa lagi.
Tapi nama dosa nak mengumpat, dosa besar mengumpat, tidak sekali-kali. Sampai digandakannya 100 kali. Siapa dia? Iaitu Abu Lais Al-Bukhari, ya. Abu Lais Al-Bukhari. Pasalnya tu. Pasal nak kiranya dosa besar belaka lah tu, kan tak? Tapi sebab kalau dosa mengumpat ni, dia kena ada satu lagi tambahannya untuk menghapuskan dosa mengumpat, ialah kena minta halal daripada orang yang kita umpat, minta maaf. Teman itu ada ngata Mika, ya tak? Di belakang Mika, bahasanya Mika tu tak padang koper, udah tua bangka, pakai baju warna merah, contoh ya. Comel mata hitam, kau main lagi, contoh ya tak? Jadi selagi orang tu tak maafkan, dosa tu berterusan, ya tak? Adapun zina, kalau dia bertaubat, maka dimaafkan. Ini tak. Ini selagi kawan tu tidak memaafkan, mau selagi itulah terbawa-bawa lah dosa itu, ya Allah, ya tak? Itu ceritanya. Itu yang pasal dia kata, kalau aku terlibat dengan dosa zina pun tahan lagi, walaupun bukanlah boleh pula, daripada aku terlibat dengan dosa ngumpat, katanya, ya. Itu siapa? Iaitu ialah Abu Lais Al-Bukhari. Ini bukan maknanya kita nak mengiyakan zina itu, tidak. Bukan kita nak mengatakan boleh berzina itu, tidak. Tapi nak menggambarkan bahawa seseorang itu dia nak menghalang dirinya daripada dosa mengumpat itu sampai ke level itu. Apa yang aku sayang, 2 dirham inilah yang tinggal modalnya, sekalipun kalau aku terpalitlah dengan dosa itu, dosa mengumpat, aku akan sedekahkan padan muka aku, ya tak? Begitu jugalah, ya, daripada aku terlibat dengan mengumpat, tahan lagi aku terlibat dengan dosa besar, iaitu dosa zina. Sebab bagi aku dosa mengumpat lagi besar daripada dosa zina, sebab dosa mengumpat itu melibatkan orang ketiga, melibatkan orang kedua, ya, melibatkan orang yang ketiga. Abu Hafs Al-Kabir berkata, aku tidak puasa Ramadan lebih kusukai daripada aku mengumpat orang. Ini sebenarnya bukanlah kita nak tinggalkan puasa Ramadan tu, tapi dia mengambil pendekatan, dosa tak puasa tu aku boleh sabar lagi, tapi dosa mengumpat aku tak boleh sabar pada diri aku. Dia hukum diri dia lah ni. Aku tak puasa, tahan, ya, tak ada melibatkan orang, aku je. Tapi mengumpat ni aku tidak, pasal dia melibatkan orang. Tapi sedap, ya. Buka buku ni sedap, buka buku ni sedap, buka buku orang sedap, ya tak? Nganyam sedap, membawang pun sedap, biasanya tak? Numih pula tu, ya tak? Sebab itulah dia ni begitu nak jaga supaya tak terlibat dengan dosa mengumpat tu. Sanggup aku negeri puasa lagi daripada aku mengumpat, aku takkan, ya tak? Sanggup aku berbuat dosa tak puasa daripada aku terlibat dengan dosa mengumpat. Ini apa tujuannya? Bukan nak suruh tak puasa pula, nak menggambarkan jauhkanlah diri sejauh-jauhnya daripada mengumpat. Itu dia, ya. Nak suruhnya begitu, ya. Dia impose, dia panggil, ya tak? Dia paksa diri dia untuk berkata demikian, ya. Jauh sejauh-jauhnya, ya tak? Tak ndak setandak-tandaknya, rindu serindu-rindunya. Itu lagu apa, ya? Rindu serindu-rindunya, ya tak? Ada lagunya, ya tak? Yan tahu lah tu. Lalu dia berkata, ya tak? Lalu dia berkata, siapa yang mengumpat seorang faqih, seorang yang berilmu, seorang alim, faqih. Faqih ni seorang yang faham mendalam ilmu agama, dia panggil faqih. Orang Melayu panggil tok pakih. Ya. Kita umpat seorang yang mulia kerana ilmunya, orang yang faham mendalam tentang agama, ya. Siapa yang mengumpat seorang faqih, maka di hari kiamat dia datang tertulis di mukanya, inilah orang yang terputus daripada mendapat rahmat kasih sayang Allah, ya. Ini maknanya diharamkan daripada rahmat. Na'udzubillah. Siapa? Mereka yang mengumpat seorang yang mulia, iaitu seorang yang faqih,
dengan dia orang faham agama, dengan dia akhirnya orang mengerti, ya tak? Dengan dia akhirnya orang berjaga-jaga yang haram kerana kefaqihannya itu. Tiba-tiba senang-senang dia simpulan itu mengumpat akan dia. Maka orang ini akan datang di hari kiamat esok tertera pada dirinya, ya, pada mukanya, orang yang haram, terputus, maqtu' min rahmatillah, terputus daripada rahmat kasih sayang. Habislah. Kita sebenarnya memang mengharapkan rahmat Allah. Ya, sebab apa? Nak mengharapkan amalan kita banyak bocornya. Nak mengharapkan amalan kita tu banyak bocornya, banyak tirihnya. Atau tengah semayang ngira bulan. Tengah semayang cari kunci, rasanya letak atas pok tadi. Tak ada pula atas pok tu. Tengah semayang nak ingat di mana awak letak kunci tu. Tengah semayang, awak dah padam ke belum api tadi? Tengah semayang, udah angkat kain ke belum? Tengah semayang, mengira hari bulan dia manggil aku Sabtu kak. Banyak bocor. Ya tak? Puasa pun banyak bocor, semayang pun banyak bocor. Jadi kalau nak mengharapkan amalan saja tak cukup. Maka datanglah peranan rahmat, belas kasihan, budi bicara tu. Itulah, ya tak? Maka kita mengharapkan budi bicara dan rahmat daripada Allah. Tapi justru terlibat dengan ghibah, terlibat dengan umpat ni, mengata orang di belakangnya, dan orang itu kalau dengar rasa benci, tak suka, maka dah tercatat maqtu' min rahmatillah, terputus, ya, daripada rahmat Allah, na'udzubillah, ya. Baik. Kemudiannya daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas al-Ansari, khadam Nabi. Dia sendiri minta untuk jadi khadam, berkhidmat. Khadam daripada khidmah, iaitu berkhidmat dengan Nabi. Tolong bawakan air untuk wuduknya, ya tak? Tolong bawakan air untuk istinjaknya, tolong bagi makan minum unta Nabi, begitulah, ya. Bawa, kita kata, maknanya kita kata keperluan-keperluan Nabi. Dia jadi berkhidmat kepada Nabi supaya dapat keberkatan daripada situ, ilmu pengetahuan, ya. Katanya ketika Isra, katanya bahawa Nabi ada bersabda ketika Isra, iaitu ketika perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian thumma ila Sidratil Muntaha, ya. Ketika malam Isra, aku melalui suatu kaum melukai muka, ya, kaum yang mencarik-carikkan mukanya dengan kuku yang tajam, yang panjang lagi tajam, serta memakan bangkai. Kaum yang terseksa, antaranya ialah habis luka, kulit-kulit muka dikoyak dengan kukunya sendiri, dan juga melihat kaum yang memakan bangkai, ya. Maka aku bertanya, Nabi bertanya kepada Jibril yang bersama dengan Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, siapa orang ini wahai Jibril? Kenapalah makan daging yang busuk, daging yang bangkai, ya? Kenapalah mengoyakkan muka sendiri? Maka dia berkata, iaitu Jibril berkata, ya, mereka itulah orang-orang yang memakan daging orang di dunia kemarin. Maknanya mengumpat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah kamu suka, ya tak, bahawa kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kamu tak suka. Apa ni? Bandingan kepada orang yang yaghtab ba'dukum ba'da, orang yang mengumpat, ya, antara satu sama lain, menceritakan, ya, sesuatu yang tidak disenangi, ya, menceritakan sesuatu yang tidak disenangi. Jadi ini secara umum. Saya dah sebut di sini bahawa ada umpatan yang diharuskan. Sebut keburukan yang diharuskan tu, itu untuk waspada. Jaga. 6 Jahanam dah balik. Contoh. Kan? Minta maaf. Udah keluar weh. Udah. Allah cepatnya keluar. Dia mensimpan di tapah itu, lepas itu keluar dia mah. Contoh. Kan? Itu untuk mewaspadakan tu tak apa. Atau yang kedua, demi masa depan.
ada orang meminang anak kita, ya, orang tu orang sebelah kampung sekian, katalah kampungnya Pinang Sebatang. Kampung Pinang Sebatang, ingat ya Pinang Sebatang? Takkan tak ingat. Pendekar Mustar. Jadi kita ni tadi ada hak untuk menyiasat keluarga yang meminang ni. Bagaimana anak dia ni, popok lerak ke, sapu rantau ke. Maka orang di sana berhak memberitahu, sebab demi masa depan anak kita. Untuk masa depan boleh. Yang melibatkan ini, sebab ini berlaku di zaman Nabi. Ada orang meminang, ya tak? Hindun binti Qais, dua orang meminang. Jadi Nabi kata, yang ini kalau kamu terima, berdamalah. Pasal tongkatnya tak pernah lepas daripada bahunya. Piak sesaja esok. Nabi kena cerita, sebab ini masa depan. Boleh. Demi masa depan. Yang ketiga, dalam mahkamah, untuk memberi keterangan tentang saksi. Hakim akan tanya, kamu kenal simpulan-simpulan? Kenal. Sejauh mana kamu kenal? Ya tak? Sejauh mana kamu kenal dia? Dia ni doyan orang, doyan dia. Doyan dia dah tentu doyan dia. Doyan orang pun doyan dia. Boleh dalam mahkamah. Sebab kita nak tahu wibawa, credibility orang yang tertuduh. Bagaimana dia ni, adakah positif, negatif? Boleh. Yang keempat, untuk bertanya hukum hakam. Hindun binti Utbah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni, ya Rasulullah, suami saya kedekut, ya tak? Bakhil bin kedekut. Boleh tak kami seluk poketnya untuk keperluan kami, nafkah, keperluan anak pinak kami, untuk keperluan kami sekeluarga? Tanya hukum, boleh tak? Harus ke tidak? Nabi kata boleh. Khudhi ma yakfiki, ambillah sesuatu yang mencukup sahaja, yang cukup saja, memada. Jangan poket atas, poket bawah, poket belakang, habis semua seluk. Tinggal mat sekupang, tak? Jadi maknanya di situ, menanya hukum boleh. Ya, untuk menanya. Jadi ada umpatan yang dikecualikan, ya. Ini semata-mata untuk menjatuhkan maruah. Ini tak boleh. Semata-mata untuk memalukan dan menjatuhkan maruah, itu tak boleh lah. Tapi kalau ada sebab-sebab yang tadi, yang 4 tadi, maka itu boleh. Ya tak? Ya? Yes. Pengenalan. Boleh. Sebab ketika itu bukan kerana kita nak memalukan dan mengaibkan, sebab identiti. Kalau tidak, mana apa kita nak kena. Jadi mat kucing ke, mat spana ke, mat spring ke, itu boleh. Itu boleh. Ya. Untuk pengenalan. Nah, termasuklah yang kelima, ya. Apa saya nak ingat yang kelima, dah lupa, ya tak? Sebenarnya ada 5 pengecualian, ya tak? Jadi orang ni dikata apa, bahawa, ya, dia ni puncanya, wahai Jibril kata, orang ini yang makan daging bangkai ini, daging yang busuk ini, yang mencakar kulit muka ini, mereka inilah orang yang masa di dunia suka memalukan orang lain, mengumpat orang lain, yang diibaratkan sebagai memakan daging saudaranya sendiri, ya, memakan daging orang di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita kena, kalau kita lihat pengalaman, pandangan Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata begini, begitu kita berhati-hati dengan daging-daging yang kita makan, sehingganya kita pastikan halal daging itu, tiba-tiba di kalangan orang yang berjaga-jaga supaya tidak terpalit memakan daging yang syubhah, daging yang tak jelas halalnya, orang yang sama memakan daging saudaranya sendiri. Kata dia, Dr. Yusuf Qaradawi. Maknanya berjaganya kita. Halal, ada tanda halal. Halal jakim ada. Itu ya, berjaganya kan. Tiba-tiba mengumpat,
memakan daging saudaranya sendiri. Ya tak? Itu kata Dr. Yusuf Qaradawi. Apa? Begitu berhati-hatinya nak mencari daging yang nak dimakan ni, ada halal ke tidak? Tiba-tiba dia lupa. Dia sudah memakan daging saudaranya sendiri, ya, ketika mana dia mengumpat, ni tak? Hasan rahimahullah, Hasan di sini barangkali Hasan Basri, ya, berkata, demi Allah, ya, ghibah, mengumpat itu lebih cepat meruntuhkan agama daripada seorang mukmin, meruntuhkan agama seorang mukmin daripada pemakan jasad, ya, terlibat dengan umpatan meruntuhkan agama. Lebih cepat runtuh agama daripada orang yang memakan jasad. Memakan jasad tu memakan jasad tu memerlukan masa, ya, nak dilapah dulu, nak disiang dulu, nak diproseskan dulu, nak dimasakkan dulu, ya. Tapi kalau mengumpat, lolo Kelantan kata, ya tak? Meruntuh agama tu. Lolo tu masih itu juga, maknanya instantly ataupun kita kata immediately, kata orang putih. Ya, lolo tu Kelantan kata masih itu juga runtuh agama bila kita mengumpat. Allahu Akbar. Ini berat kes ni, ya. Kes ni kes berat. Baik, sedikit lagi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, engkau lihat pelupuk mata saudaramu namun tidak melihat pelupuk di mata sendiri. Ini selalu kita sebut kuman seberang laut. Nampak gajah kampung tak? Apa? Depan mata apa nama? Gajah depan mata. Gajah depan mata tak nampak. Itu orang Melayu punya peribahasa lah. Kuman seberang laut. Maknanya orang punya cacat nampak aja. Cacat sendiri tak nampak. Ya tak? Di sini disebut pelupuk mata orang, ya tak? Nampak. Pelupuk mata sendiri tak nampak. Itu kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu, ya. Baik, diriwayatkan bahawa Salman, pukul apa jam kita? Sudah? Tak ada bunyi, ya? InsyaAllah. Ada apa-apa nak ditambah, nak ditegur, nak dibetulkan, sila. Ya. Antaranya di antara yang kelihatan, ya, dalam Isra' Mi'raj itu, ya. Termasuk juga umpatan-umpatan. Jadi sebenarnya Isra' Mi'raj itu dipanggil kritikan terhadap perangai manusia. Walaupun kita kata bahawa keadaan itu belum berlaku, maksudnya seksaan-seksaan itu belum berlaku, dia adalah sesuatu yang akan datang. Tetapi pengajaran itu datang dalam bentuk yang telah, yang sedang dan akan. Pengajaran itu dalam bentuk tiga, ya. Satu, yang telah membawa pengajaran dan teladan pengajaran pada kita, yang sedang, dan dalam Islam tu yang bakal berlaku. Jadi sebenarnya gambaran seksaan itu adalah gambaran sebagai kritikan, teguran, templakan. Ngapa buat apa itu? Ngapa kamu berterusan apa itu? Saya ambil contoh inilah. Kan Nabi nampak ada orang kanda kayu api. Kanda-kanda merangkak rewak, tak? Tumbang, jatuh, berat. Angkat lagi, suruh orang angkat lagi. Temandak lagi. Susahlah, mereka dah tak lalu, dah merangkak rewak. Angkat lagi. Siapa orang ni, ya Rasulullah? Ya Jibril. Inilah orangnya di dunia kemarin, lampau legemukan jawatan, ya, lampau legemukan kedudukan dan jawatan. Padahalnya tak mampu buat pun, tak terbuat, ya. Yang ada pun pepak lerak, tak juga, ya. Kalau ibaratnya nambah seorang lagi, ngapa? Yang ada pun tak berseluar. Yang ada tu pun anak-anaknya tak berseruai, tak berseruai hingga, ya Allah, hingga udah lantak dilalat, hingga anak-anak yang itu pepak lerak dia budak nambah. Itu contoh, bukan nak kena mana-mana pihak sama dia hidup yang mati. Ini cerita orang di Pasir Berdengung. Maksudnya apa? Ada orang tak mampu tunaikan tugas dan amanah kepimpinan, tapi tak lagi.
Itulah ibarat orang yang memikul kayu api rebah, tak larat. Ndok lagi, pikul lagi, cemandok lagi katanya. Tambah lagi. Ya Allah jangan, ndok lagi. Itulah masalah. Itu kritikan namanya. Kritikan sosial, kalau bahasa sastranya dipanggil kritikan terhadap perilaku masyarakat. Jadi Isra' Mi'raj itu sebenarnya mengkritik kita ni. Tak usah kata orang lain, kita. Yang soal mengumpat tadi, ya tak? Soal kayu api ni tadi, ya tak? Kita kata, ya. Soal arak ni tadi, itu sebenarnya semua adalah kritikan terhadap umat ini. Ngapa terpalit dengan arak? Ngapa terpalit dengan syabu? Ngapa terpalit dengan ais? Ngapa terpalit dengan sintetik yang dikatakan dadah sintetik ini? Semua itu adalah membawa kerosakan, kan? Jadi bila Nabi tak terpalit dengan arak itu, kata di Jibril, ya, laqad asabtal fitrah, kamu telah menepati kesucian fitrah. Kalau kamu pilih arak, wa in ikhtartal khamar ghawaita wa ghawat ummatuk, kalau kamu pilihlah arak, nescaya kamu sesat dan umatmu akan sesat. Bukankah itu sebagai kiasan kepada penyalahgunaan kita kata bahan-bahan yang boleh menghilangkan akal? Kan sekarang ni teruk, ya tak? Ketum satu hal lah, syabunya, aisnya, ya tak? Dia macam dia nengoknya, ya tak? Ya tak? Dah tak tentu kira je, ya tak? Nengok dia manjat atas, manjat pokok gelugur tu, ya. Mak dah penegak apa je. Ada lantak di benda tu. Tak ada, ya tak? Tak ada letihnya pasal ada benda tu, ya tak? Dah berjaga je apa Jadi maknanya kita kata semua tu kritikan, ya, terhadap masyarakat yang sekarang sebenarnya, ya, yang sekarang dan dulu dan akan datang, ya. Wallahu a'lam. Nah. Kita nak tegur dia kepada lebih baik daripada kita bercerita di belakang dia tu, dia mahu pergi di belakang kan. Semua ada mengumpat kita. Jadi kalau katalah seseorang dia banyak menang jawatan, lebih baik saya ingat kita jumpa terang-terang dengan dia dan lepaslah jawatan. Jawatan kamu banyak benar di dunia ni. Tentu depan-depan dia nak marah pun berdepan dengan kita. Kalau kita bercerita di belakang, kita yang dengar pun mengumpat lah. Yalah. Itu sebaik-baiknya kalau seseorang yang kita tengok ke lemah dia, nah, dalam mesyuarat lah, dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat. Ya. Soalan lain. Jadi balik cerita ni, sebelum soalan lain tadi, maknanya teguran yang sebenarnya sebaiknya dalam mesyuarat lah. Mika teman tengok benda ni dah ada dah, kita capai keputusan. Mika tak ingat ke? Begitu contohnya. Ini nak menunjukkan Mika ni dah banyak sangat dalam kepala. Dah tak ingat keputusan. Ya tak? Kita tengok balik dalam minit. Itu je lah. Soalan saya pasal Umur? Kubur. Itu umur. Cabut. Mesin. Racun. Kalau sekarang kita tengok kubur yang baru-baru, kubur banyak main Batu. Dia pun dah siap kubur, kita patau ke sebelah, cucuk kan. Adakah boleh begitu? An-nazafatu minal iman. Ya tak? Hadis Nabi kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itulah dia kita kata tuntutan iman. Kalau dah kuburnya semua je hutan belentara, ngapa? Jangan, tak usah dipatahkan. Ya lantoknya. Jadi akhirnya sebenarnya yang dikehendaki itu ialah bukan kita kata langsung tak boleh kita bentuk, kita pupuk, ya. Kita kalau nak ada pokok, nak ada daun, nak ada apa, biar elok terpupuknya, tersusun elok, indah. Dikatakan innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah Taala itu indah dan sukakan keindahan. Itu hadis. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal, ya. Jadi oleh kerana itu dipupuklah, biarlah lawa, segaklah sikit. Ini apa nama ni weh? Ada.
udah apa-apa je. Jadi daripada situlah kita kata bahawa mengindahkan itu ada pahalanya, membiarkan berlentara itu dosa. Apa nama imej orang Islam membiarkan sesuatu berlentara kopi tu? Ya tak? Tak apa dia mau bertasbih. Bertasbih itu satu hal, tapi mengindahkan itu satu hal. Maka ada perkara yang beza. Jadi maknanya kita boleh kekalkan keindahan itu, pokok-pokok tetap ada, tapi janganlah macam juga misai janggut. Elok bermisai berjanggut, nampak jantan sikit. Tapi udah sampai kemari apa dah bila minum pun mau ada apa dah begitu. Kalau janggut sampai kemari dah jual roti tak juga janggut sampai kemari dah. Nabi suruh saat ni je, Nabi suruh segenggam je janggut ni, secekak je biar nampak terpelihara. Dah belah sana satu, belah sini satu sana satu kan. Tak mahu lah kopi tu nampak Islam, orang Islam. Bahkan setengah orang kata orang Islam ni nampak malas. Kenapa? Janggutnya pun dia tak urus. Orang bukan Islam sebut tu, sebab saya kebetulan ramai kawan-kawan yang bukan Islam. Jadi dia orang kata appearance, dia kata ya, your appearance, image kan. Jadi berbenar lah pun kalau dia nak berjanggut pun belal sikit ya dah, belal sikit. Baik. Adapun mematah ni tadi sebenarnya bukanlah satu yang pelik. Mematah itu lalu dicacakkan itu perbuatan Nabi. Satu ketika Nabi lalu kat kubur dengan mukjizat, Nabi dengar orang dalam kubur tu sedang diseksa kerana dia tidak istinja dengan baik. Jenis maknanya kencing tepi jalan haram berbasuh, tak istinja. Tak? Dulu kan waktu itu zaman tak ada R&R dulu, zaman kita pakai jalan lama tu, asal nak besok je berhenti dekat gerotak susuk tu, besok situ. Tak? Zaman itu apa tak kira. Tak? Jadi dosa sebenarnya. Jadi kita sebenarnya boleh istinja dengan benda yang kesat dan sebagainya. Daun pun boleh, batu pun boleh, tak semestinya air. Tapi tak puas nak air juga, langsung tak basuh sudah. Taib. Jadi akhirnya orang ini kena seksa kerana tidak istinja dengan baik. Ya tak? Taib. Nabi ni tadi nak mengurangkan, sebab Nabi itu begitu harisun alaihi, maknanya begitu dia berjaga-jaga terhadap umat ini, ya. Saya katakan bil mu'minina raufur rahim, sangat simpati dengan orang yang beriman, nak direngankannya seksa sipulan yang dalam kubur tu. Bukankah Nabi ambil pokok patahkan kemudian cacak supaya bertasbih lah. Supaya bertasbih kubur pokok itu tadi kepada sipulan, maka kuranglah seksaan itu. Itu dia. Dan batu yang sebaik-baiknya ialah batu cegur tu, bukan batu yang sintetik tu. Batu yang sintetik tu yang lawa aja, itu harapkan lawa aja dah, ya tak? Tak, batu cegur tu. Tahu batu cegur je. Tahu ya? Batu cegur, batu yang dalam sungai tu, yang keras-keras tu, yang asal tu. Itu batu cegur namanya. Jangan sebut cegur galah pula, ya tak? Itu cerita, ya tak? Jadi maknanya it's okay, batu tu tak ada apa masalah. Itu lebih baik daripada batu yang sintetik, yang siramik tu. Yang sebenarnya bukan asal, dia telah campur chemical dan sebagainya. Jadi mematahkan sebelah itu lalu dicacakkan kepada kubur itu dilakukan oleh Nabi. Tak ada apa masalah. Tak ada hak si mati apanya. Orang mati mana ada hak dah. Orang mati tidak ada kuasa memiliki. Udahlah tu, mika dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada hak dia pula, mengkala pula. Ada dalam pasport mana pula dah. Dalam pasport pula, dalam geran mana ada nama mika, udah kena raba nanti kan. Kubur mana ada geran nama dia. Ini kubur ni nama gerannya, nama dia. Tak mengkalanya. Jangan buat kata. Tak ada milik si mati, bukan tak ada milik mati. Cuma nak ceritanya bahawa hak awam yang diwakafkan, dan memanglah kita kata rumput rampai itu bertasbih, tapi janganlah sampai semua samun. Ya tak? Janganlah semua samun. Jadi dipelihara dan dipupuk sehingga akhirnya image innallaha jamil wa yuhibbul jamal itu, Allah itu indah dan sukakan keindahan itu terpelihara. Barulah orang tertarik kepada Islam.
Ya tak? Alhamdulillah sekarang ni dipulih dah, banyak dah kubur-kubur dipulih. Saya kalau dulu lalu kat tembok gurab tu, ya, dekat gurab tu kan, dulu memang teruk sangat gurab tu, tapi sekarang alhamdulillah. Jadi kita pun tengok seronok, ya tak? Nah, wallahu a'lam. Mau kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.